Okey, bila dia dah terima suami dia dah wafat, nombor dua, cerita apa yang berlaku kat dia tu. Orang lain pun ada wafat, sahabat lain ada wafat, tapi suami kamu ni, kes dia macam ni, macam dimandikan, batu Rasulullah bersabda, mayat dia tu dah hilang dari tempat asal, macam ni, cerita keadaan dia. Yang ketiga, baru tanya, apa sebenarnya yang dia jadi macam ni? Rasulullah suruh tanya ni. Dia pun habaq lah. Yang ni pun sahabat tahu sebenarnya. Rupa-rupanya Hanzalah bin Rabi' kahwin dengan Jamilah tu sehari sebelum berlangsungnya perang Uhud. Contohlah kita kata perang Uhud esok, hari ni mereka kahwin. Jadi sebenarnya persediaan perang Uhud tu, musuh dah di luar, lama dah datang. Bukan kata hari ni musuh datang, Islam keluar perang, tak. Sebelum Islam keluar ke medan Uhud, musuh dah duduk di luar kota Madinah berhari-hari. Bahkan sejarah perang Uhud mereka dah tawan beberapa kampung pun. Mereka dah tawan beberapa kampung di luar kota Madinah. Jadi dalam kes tu mereka sedang buat persediaan. Jadi sepatut dia kahwin siang hari tu. Bila Hanzalah tengok Rasulullah dan sahabat ni agak sibuk kan, nak perang kan, sibuk. Jadi dia pun jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni sepatutnya kahwin hari ni, siang ni, tapi sebab tengok nampak sibuk, tak apalah, malam ni pun tak apa. Maksudnya dia kata kalau Rasulullah nak akad nikah dia malam ni, kerana kesibukan di siang ni pun tak apa. Jadi Rasulullah kata tak apa, angkat hari ni juga. Jadi akad siang tu, jadi malam tu adalah fatrah, kita sebut honeymoon lah, orang baru kahwin, bulan madu. Jadi dia bersamalah dengan isteri dia malam tu. Jadi tengah malam tu tabuh dipukul, tang 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 tang, hayya alal jihad, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Dia pun hak baru lepas bersama dengan isteri dia, dengar hayya alal jihad, pakai bangun, keluar daripada kamar pengantin, pakai baju, selit pedang, pakai apa yang patut sebagai seorang nak pergi perang, pilah. Tanpa sepat, mandi junub. Tadi dia bersama isteri dia, dia dalam keadaan janabah, junub. Tapi dengar perang ni, pakai baju, terus keluar. Nak pergi berjihadnya. Isteri dia tahan dia. Dia kata, tak boleh ke kamu bertolak bersama sahabat lain awal pagi esok? Malam ni tunggulah, kita pun baru kahwin. Seolah-olah isteri dia minta demikian. Tapi dia kata apa dekat isteri dia? Doakan kejayaan kami, doakan kejayaan Rasulullah dan Islam, dan juga suami kamu. Cuma dia nak sebut pendirian dia dalam soal ni. Dalam bab meraih syurga Allah, tidak ada nanti-nanti di sisi Hanzalah. Cerita apa bab nak raih syurga Allah, tak ada tapi-tapi, tak ada nanti-nanti, tak ada kemudian-kemudian. Contoh dari isu tadi, tang-tang saja seolah-olah jihad, pakai keluar. Tak ada kata esok ke, tengah hari sikit ke, tak ada. Dan bila dia keluar, dia syahid dalam keadaan tak mandi junub lagi. Sebab itulah kemuliaan dia dimandikan malaikat. Kalau nak kira mulia, 69 sahabat lain yang syahid tak ada mulia ke? Tak ada mulia ke berbanding dia yang dimandikan? 69 lagi sahabat Nabi syahid, sahabat-sahabat besar. Hamzah tu lebih awal sebenarnya Nabi mimpi. Masa duduk dalam satu dusun lagi Nabi mimpi, malam tu malaikat turun mandikan jenazah Hamzah. Hamzah tak mati lagi. Esok nak perang, hak Hamzah mati, malam tu duduk di dusun, Nabi dah mimpi malaikat turun mandikan jenazah Hamzah. Tapi Nabi tak ceritalah. Biasanya kalau macam ni kita pun payah nak cerita tak. Sahabat pergi perang sekali ni dengan abang ni, tapi saya mimpi dah abang ni akan mati esok. Nak habaq ke dia ni? Agak-agak kalau habaq dia tak mau pergi perang kata. Mimpi hari ni hang memang syahid dah. Oh, aku syahid hari ni, tak jadi pergi. Apakah mungkin itu berlaku kalau kita kata kalau hang pergi perang hari ni mati? Jadi dia tak akan mencintai syahid tu. Dah syahid tu satu kemuliaan, tak payah habaq lah. Okey, tu kes tu. Baik, bila dah diberitahu, itulah antaranya. Sahabat lain tak ada mulia, mulialah mereka mati syahid, akan dapat ganjaran. Ada kemuliaan lain lah berbanding dengan tu tadi. Tapi satu benda lah, jangan duk buat macam ni pula. Kalau ni satu kelebihan. Kadang-kadang saya pun nak bersikap seperti Hanzalah juga, tak ada menunda-nunda bab kebaikan. Selalu datang kerja pukul 8.30, hari tu pukul 7. Nak cakap tak ada menunda-nunda bab kerja. Satu benda saya tiru Hanzalah, semalam patut mandi wajib, ni tak mandi wajib lagi ni.
Mari kerja pakai baju tak ada mandi wajib, mandi biasa saja, tak payahlah nak buat lagu tu. Harap-harapnya kalau aksiden tengah jalan, mati syahid saya. Lepas tu malaikat mari mandi wajib, konon-kononnya. Jangan duk buat cerita tak ada pasal lagu tu. Ni contoh. Nak dah cakap kemuliaan dia yang Allah dapat. Dia diberi gelaran ghasilul malaikah, pemuda syurga yang dimandikan oleh malaikat. Dan dia jadi kebanggaan kaum dia, Aus dari suku Ansar. Dan kan nak cerita Hanzalah seorang lagi ni? Boleh? Dan dah. Seorang lagi Hanzalah bin apa? Saya sebut tadi Hani bin Rahib, Hani bin Rabi'. Dekat-dekat tu yang jadi orang tertukar tu. Hanzalah bin Rabi' ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi'. Hanzalah bin Rabi' ni tugas dia di sisi Nabi Kutabur Rasul. Apa dia Kutab Rasul? Antara penulis-penulis Nabi. Penulis wahyu, ada Nabi suruh tulis surat, balas surat. Okey. Macam ni lah. Nak bagi ringkas, bagi senang. Dulu pasca waktu duduk di Mekah, Rasulullah dah ada lebih kurang 13 orang penulis di sisi Rasulullah. 13 orang penulis waktu Nabi duduk di Mekah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Rasulullah tambah 15 orang penulis. 15 penulis. Jadi 13 Mekah dengan 15 Madinah, jadi berapa jumlah dia? 28. Adakah habis di situ? No. Selepas pasca perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah lantik lagi 16 orang penulis. 16. 28 campur 16 berapa? 44. Okey. Inilah antara khilaf jumlah penulis kutab Nabi ni. Satu pandangan kata 44 orang. 13 Mekah, 15 Madinah, campur 16 lepas perjanjian Hudaibiyah, 44 orang. Duduk tang mana Hanzalah bin Rabi'? Hanzalah bin Rabi' antara penulis pasca kedua Madinah. 1 hingga 15 tadi dia duduk nombor 14. Kalau campur sekali dengan Mekah, dia duduk nombor 27. Nampak faham? Satu lagi pandangan, ada seorang penulis nama Al-A'zami. Dalam kitab dia Kutabur Rasul, muka surat 85 hingga 89, dia sebut 55 hingga 56 orang. Lebih kurang jumlah penulis wahyu Nabi. Yang mana dalam 55 dan 56 pada pandangan dia, 44 tadi termasuk dalam hak ni dah. Cuma ada penambahan nama sahabat-sahabat lain. Tu je beza. Baik, satu hari Hanzalah bin Rabi' ni keluar rumah. Tengah jalan dia bertemu dengan Saidina Abu Bakar. Lama tak bertemu mungkin, Saidina Abu Bakar menyapa dan bertanya khabar. Bagaimana keadaan kamu wahai Hanzalah? Macam kita lah jumpa tak, tanya khabar. Assalamualaikum, sihat ke? Kerja kat mana sekarang? Anak berapa orang? Anak sulung berapa? Tu kita tanyalah hal-hal bila lama tak jumpa. Bagaimana keadaan kamu wahai Hanzalah? Apa jawapan yang Abu Bakar terima? Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah menjadi munafik. Dia bukan tuduh sahabat lain, dia bukan tuduh orang lain, dia bukan tuduh Abu Bakar. Yang dia cerita pasal siapa? Pasal diri dia sendiri. Orang lain tanya, bagaimana keadaan kamu? Aku dah jadi munafik. Hanzalah dah jadi munafik. Terkejut Abu Bakar. Subhanallah. Apa yang sedang kamu perkatakan ini? Pasal apa boleh jadi lagu ni? Dia pun cerita. Sesungguhnya dia kata dia ni dengan sahabat-sahabat lain dulu selalu melazimi majlis ilmu Nabi. Selalu pergi, selalu lazim majlis ilmu Nabi. Dalam majlis ilmu Nabi tu kami sering diperdengarkan tentang syurga dan nikmatnya, diperdengarkan tentang neraka dan azab-azabnya. Waktu Nabi duk bagi penjelasan dalam majlis dia tentang syurga, azab, nikmat-nikmat syurga, seolah-olah waktu Nabi bagi penerangan tu, gambaran syurga dan nikmat dia tu duk depan mata kami. Nak cakap zuknya, syoknya dengar tu, seolah-olah Nabi cerita tu duk depan mata kami, gambaran-gambaran nikmat syurga.
Bila time Nabi cerita pasal neraka, gambaran tentang neraka dan azab dia juga macam seolah-olah kami nampak. Hak ni lah hak syurga biasa akan melahirkan khauf, hak neraka akan roja, hak neraka akan melahirkan khauf. Inilah pengistilahan dalam ilmu tasawuf kan, khauf dan roja. Khauf tu takut, roja tu harap. Tang syurga kita roja, tang neraka kita khauf. Walaupun kita tahu lemah kurang tapi harapan nak masuk syurga. Kita tahu lemah dan kurang, takut kalau Allah letak dalam neraka. Semua benda tu duduk depan mata. Syoknya belajar dengan Nabi. Tapi bila mana kami bersurai, kami berlaru daripada majlis Rasulullah, dan bila kami balik bergaul dengan isteri, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan masyarakat dan berhadapan dengan keduniaan kami, benda-benda macam tadi tak lekat dah duduk dengan kami. Hak lekat syurga, hak lekat neraka tu waktu duduk dalam majlis Nabi. Balik jumpa bini, hilang dah benda tu. Duduk dengan anak-anak, tak ada dah benda tu. Duduk dengan masyarakat, tak ada dah. Lebih lagi duduk buat kerja, hilang terus. Sebab itulah aku kata Hanzalah munafik. Oh, sebab benda tu. Kalau sebab benda tu Hanzalah kata dia munafik, tuan-tuan, hari ini saya berani kata kalau sebab benda tu Hanzalah munafik, saya boleh sebut hari ini saya 1000 kali munafik kalau dengan sebab tu Hanzalah munafik. Hanya dengan sebab duduk dalam majlis rasa gerun, rasa takut, rasa segala-galanya, balik hilang, Hanzalah dah kata dia munafik, saya boleh kata saya 1000 kali munafik dengan sebab yang sama. Tuan-tuan, saya tak tahulah. Balik tu gerun juga dengan bini, balik tu gerun juga dengan bos, balik tu gerun juga waktu duduk atas kereta. Gerun ni aku gerun. Sebab tu lari 18 tu sebab gerun. Contoh. Okey. Tuan-tuan, saya tak tahu. Yang kita nak ambil cukup mudah. Apa dia yang selalu kita sebut? Tepuk dada, tanya selera. Hak ni tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kalau tanya saya, memang berlaku pun kita macam ni. Duduk dalam majlis syekh, duduk dalam majlis ilmu dan majlis tuan guru, kita terkesan sekejap. Bila balik, duduk mengetih, duduk mengopi, ha tu gelak sana, tu cerita ni. Habis dah cerita tadi. Munafik.